Alhamdulillah, diselenggarakan Ustaz Abdul Muhyiddin Abdul Rahman selaku panelis untuk melaksanakan sesi kelima. Alhamdulillah. Dan yang saya tidak lupakan juga kepada semua penonton serta pelajar-pelajar Ustaz ini yang sedang menonton di FB Live dan Tadabbur Alhamdulillah. Kita tak punya program lagi Ustaz, tapi dah nak hampir 200 orang yang ikut, Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga hari ini, hari ke-15 Ramadan, hari kita hari ini dengan Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Muhyiddin, insyaAllah. Jadi, sebelum kita lepas kepada Ustaz, sudi juga untuk salam nasihat kepada semua peserta yang ada mengenai sesi ini. Siapa yang dah masuk ke Telegram dan Tadabbur untuk dapatkan info dan program. Jika ada yang belum, insyaAllah nanti kami akan berikan link Telegram, insyaAllah. Mungkin boleh komen kat situ. Nombor 1 bagi yang dah masuk, yang nombor 2 yang tak masuk lagi Telegram, insyaAllah. Untuk My Tadabbur Point, untuk pengetahuan semua, My Tadabbur Point kami susun sebanyak 9 sesi untuk sepanjang Ramadan ini. Dan sesi bersama Ustaz Muhyiddin pada hari ini sesi kelima. Alhamdulillah, kita ada berbaki lagi 4 sesi nanti, insyaAllah. Dan sesi seterusnya insyaAllah esok, insyaAllah bersama Ustaz Syahid. Jadi setiap peserta yang mendaftar insyaAllah akan mendapat notifikasi daripada kami sebelum program. Jadi kalau kita tengah rekod buat kerja tu, kita dapat notifikasi ada program lain akan datang, so kita berikan link live insyaAllah. Dan juga kami akan memberikan notifikasi ke Telegram, insyaAllah. Ramai juga dah masuk, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telah komen 1, 2, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jadi sebelum kita bermula, sebelum saya serahkan kepada Ustaz Muhyiddin, sudilah kita berkenalan juga dengan Ustaz dahulu, tentang Ustaz, insyaAllah. Nama Ustaz Abdul Muhyiddin Abdul Rahman, lahir di Pulau Pinang, Ustaz. Ya, betul. Tempat tinggal Ustaz sekarang di Shah Alam, Selangor. Dan Ustaz sebagai pendakwah bebas sebelum masa, Alhamdulillah. Itu ramai yang mengikuti kelas-kelas Ustaz, Alhamdulillah. Dan Ustaz merupakan pengasas dan juga pengurusi pertubuhan Bulan Dakwah Selangor tahun 2015 tadi, masih hingga kini sehingga sekarang. Dan Ustaz juga aktif mengetuai dan menjalankan misi dakwah dan kebajikan, masya-Allah, di Kelantan, Sarawak, Sabah dan sebagainya. Dari sudut pendidikan, Ustaz pernah bersekolah di Mahat Muhammadi dan juga degree Ustaz dapat ijazah sarjana juga Ustaz di Universiti Purwokerto dalam bidang bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz pernah menjadi tenaga pengajar di IPTS, di IPT swasta, Kolej Jalil Putra, Kota Baru Kelantan selama 5 tahun. Alhamdulillah. Dan sebagaimana yang kita tahu dan sebagaimana yang dibawakan di dalam poster, Ustaz akan berkongsi dengan kita pada hari ini, insyaAllah, surah Al-Furqan. Dan dalam surah Al-Furqan ini, dalam tuan-tuan boleh buka Al-Quran masing-masing, buka surat 365. Dalam surah Al-Furqan ini ada ciri-ciri ataupun karakter ataupun personality Ibadul Rahman. Jadi hari ini kita nak tahu siapakah Ibadul Rahman, apa ciri-ciri mereka, bagaimana kita nak mencontohi sifat-sifat tersebut dalam kehidupan. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz Deputi Kementerian Pendidikan, kita akan mendengar perkongsian daripada Ustaz selama sejam, insyaAllah. Dan selepas itu kami akan membuka soalan, insyaAllah, untuk Ustaz. Jadi kalau sesiapa nak bertanya soalan, jangan tarik lagi di ruangan komen. Sebab nanti ruangan komen itu dah naik ke atas, saya tak pasal dah soalan tuan-tuan komen. Jadi apabila saya umumkan yang boleh tanya soalan, insyaAllah tuan-tuan boleh tarik di ruangan komen itu, tarik dulu soalan, titik dua bertinggi, baru tarik soalan. Sebab kadang-kadang takut berputar ini komen insyaAllah. Jadi dengan ini saya serahkan kepada Ustaz Abdul Muhyiddin Abdul Rahman selama 2 sejam, insyaAllah. Fadhil masykurah. Terima kasih. Okey, jazakillahu khairan
kepada Ustazah Nik Fatmah binti Nik Muhammad yang merupakan pengasas kepada Mutiara Tadabbur dan juga hari ini sebagai moderator kepada program My Tadabbur Time. Dan kedua, kami bagi pihak diri saya dan juga NGO kami Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor mengucapkan tahniah dan syabas kepada usaha yang dilakukan oleh Ustazah dan juga timnya untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran khususnya kepada masyarakat. Semoga apa yang diusahakan dan yang bakal diusahakan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memberatkan timbangan di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, tajuk yang diminta oleh saya untuk disampaikan ataupun untuk sama-sama dikongsikan ialah tentang sifat ibadur Rahman di akhir surah Al-Furqan. Pertama, surah ini dinamakan surah Al-Furqan, iaitu sebenarnya Al-Furqan adalah salah satu nama kitab Al-Quran. Bahkan juga kitab-kitab dahulu, termasuklah kitab Nabi Musa dan sebagainya, juga dinamakan Al-Furqan, yang bermakna ialah pembeza bainal haq wal batil. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia yang berakhir dengan kitab Al-Quran. Antara fungsi utamanya ialah untuk menjelaskan kepada umat manusia mana yang hak dan mana yang batil, mana yang huda petunjuk, mana yang dalal, mana yang sesat. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Furqan. Dan ayat pertama daripada surah ini juga Allah sebut kata Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Tabaraka, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dan maha banyak kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Dan antara kebaikan yang terbaik, kebaikan yang paling besar, kebaikan yang paling utama ialah allazi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan kitab Al-Quran, yang sifat utamanya ialah Al-Furqan, yang mana sekiranya Al-Quran ini dibaca dan dihayati, sudah pastilah manusia akan dapat bezakan antara hak dan batil. Itu sekiranya manusia mentadabbur, bukan setakat membacanya. Sebagaimana Al-Quran dibaca oleh Nabi kita SAW kepada para sahabat yang asalnya zero agama dan mereka dalam kesesatan yang fi dhalalim mubin wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Para sahabat asalnya dalam kesesatan yang nyata, dalam kebatilan. Tapi setelah Nabi sampaikan Al-Quran yang bersifat Al-Furqan, hasilnya ialah para sahabat dapat membezakan antara hak dan batil. Maka mereka tahu kebatilan itu adalah kesesatan yang akan membawa mereka ke neraka. Lalu mereka terus meninggalkan kebatilan setelah kebenaran itu sangat jelas melalui Al-Quran. Kemudian Allah kata, kami maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Di sini Allah kata hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut ala Muhammad ataupun ala rasulihi. Allah tak sebut nama Nabi kita SAW, dan Allah juga tidak sebut tugasnya sebagai Rasulullah. Tapi Allah sebut yang lebih penting daripada nama dan lebih penting daripada tugas dan peranan, iaitu yang lebih penting daripada semua itu ialah sifat Nabi Muhammad adalah bersifat hamba. Dan di sini juga Allah nak beritahu Quran ni hanya sesuai kepada orang yang bersifat hamba, yang sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana hamba serah diri kepada tuannya, kepada majikannya, maka Tuhan adalah sebagai pencipta, sebagai Tuhan,
maka Quran yang diturunkan oleh Allah hanya sesuai kepada orang yang sentiasa bersifat hamba dan sentiasa bersedia untuk menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara sebab ramai yang baca Quran, ramai yang hafal, ramai yang khatam, tapi tidak nampak hasil keindahan Al-Quran dalam kehidupannya, mungkin antara sebabnya mereka terima Al-Quran bukan dalam keadaan mereka bersifat hamba kepada Allah. Mungkin mereka ketika itu hamba kepada nafsu, hamba kepada manusia dan sebagainya. Kemudian liyakuna lil alamin nazira. Untuk apa Al-Quran Al-Furqan diturunkan kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad? Tujuannya cukup jelas, liyakuna lil alamin nazira, supaya Quran ini menjadi nazir, pemberi peringatan kepada siapa? Lil alamin, kepada sekalian alam. Di sini maksudnya ialah yang lebih khusus ialah kepada manusia. Jadi ayat pertama daripada surah Al-Furqan, Allah dah sebut dengan jelas tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu sebagai nazir, pemberi peringatan kepada sekalian alam. Tentang apa ni? Tentang sesiapa yang kufur kepada Allah, sesiapa yang syirik pada Allah, dia akan menerima balasan yang setimpal di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang mengabdikan diri hanya kepada Allah, dia akan mendapat balasan yang setimpal, iaitu balasan nikmat syurga yang kekal abadi. Okey. Sekarang saya nak kaitkan ayat pertama dengan akhir surah Al-Furqan yang kita nak bincang. Sifat ibadur rahman. Apa kaitan awal surah Furqan dengan akhir? Sebenarnya Allah nak bagi tahu surah Al-Quran diturunkan sebagai Furqan untuk memberi peringatan. Dan bila diberi peringatan dengan Al-Quran kepada manusia, maka apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau kita makan, hasilnya kita kenyang. Kalau kita jaga kesihatan badan kita, hasilnya sihat. Kalau kita mandi, hasilnya badan kita basah. Tapi Quran bila diberi peringatan dan difahami, dihayati, apa hasilnya? Maka Allah nak beritahu di akhir surah Al-Furqan, itulah hasil Al-Furqan, iaitu orang yang memiliki sifat ibadur rahman. Dan sebenarnya itulah sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk membentuk akhlak manusia yang bermula daripada proses membentukkan akidah, membentukkan cara berfikir, dan hasilnya apa? Iaitu akhlak yang mulia. Jadi ramai yang belajar agama, khususnya belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kadang-kadang terlepas pandang. Tadabbur Al-Quran untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tadabbur Al-Quran untuk memurnikan akhlak kita. Bermula daripada membersihkan akidah kita daripada kufur, daripada syirik, daripada sifat mazmumah. Maka hasilnya, kalau betul cara itu, maka hasilnya mesti nampak, iaitu ciri-ciri sifat ibadur rahman yang kita akan belajar hari ini, insya-Allah. Allah sebut, sebab itulah Allah memuji Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, di atas akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak Nabi itu dipuji oleh Allah, akhlak yang agung, akhlak yang terbaik. Hasil daripada apa? Didikan Al-Quran. Hasil daripada silibusnya Al-Quran. Dan sebab itu juga bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah, macam manakah akhlak Rasulullah? Jawab Aisyah spontan sahaja, ringkas, dua patah sahaja. Kana khuluqu Al-Quran. Akhlak Nabi sama dengan Al-Quran. Kalau nak tahu akhlak Nabi, baca Al-Quran. Kalau nak tahu Al-Quran, tengok pada akhlak Nabi. Jadi akhlak dengan Al-Quran tidak, dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Macam irama dengan lagu. Kalau tak ada akhlak, mana Quran belum dihayati. Kalau tak ada Al-Quran, tak mungkin dapat menimbulkan, dapat menzahirkan akhlak yang mulia. Okey, kita pergi pada sifat ibadur rahman. Jadi dalam ayat ini, di akhir surah Al-Furqan, Allah menyimpulkan sifat ibadur rahman. Allah menyimpulkan sifat ibadur rahman.
Dalam akhir surah Al-Furqan Allah namakan Ibadur Rahman. Tapi dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah sebut nama-nama yang berbeza. Antaranya ialah Al-Muttaqin, sifat orang bertakwa. Antaranya Al-Muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Antaranya Al-Mu'minun. Jadi nama yang berbagai-bagai tapi sifatnya adalah yang sama. Cuma dalam ayat ini di akhir surah Al-Furqan kenapa Allah namakan Ibadur Rahman? Pertama, sebab sebelum ayat tentang Ibadur Rahman bermula daripada ayat 63, ayat 63. Jadi kenapa Allah namakan hamba-hamba Ar-Rahman? Sebab ayat, cuba tengok ayat 60, ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa ma ar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allah merakamkan bagaimana keingkaran orang-orang musyrikin Mekah bila mereka disuruh, diperintah supaya sujud kepada Ar-Rahman. Maksud dia, dan apabila dikata kepada mereka, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Maka apa jawapan mereka? Qalu, mereka berkata, wa man Rahman. Apa itu Rahman? Kami tak tahu. Kami tak tahu Ar-Rahman. Yang kami tahu ialah disebut dalam hadis Rahman al-Yamamah. Yang kami tahu Rahman al-Yamamah, iaitu mereka maksudkan ialah Musailamah al-Kazzab. Adapun nama Tuhan Ar-Rahman kami tak tahu. Maka sebab mereka mengingkari perkataan Ar-Rahman, Allah guna perkataan yang sama yang mereka ingkari untuk disandarkan kepada orang-orang beriman yang mulia. Kalau kamu ingkar perkataan Rahman, aku nak bagi tahu inilah sifat-sifat hamba kepada Ar-Rahman yang sebenar. Jadi dengan sifat inilah kamu kenal siapa ke Ar-Rahman. Begitu juga Allah sandarkan hamba-hamba ini kepada Ar-Rahman sebab Allah nak bagi tahu juga hamba ni menjadi hebat, menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Kenapa? Sebabnya ialah kerana sifat rahmat Allah. Kalau tanpa sifat rahmat Allah, tanpa sifat rahmat Allah daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, tak mungkin orang yang beriman memiliki sifat-sifat ini. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, tanpa rahmat daripada Allah, mustahil manusia yang beriman akan memiliki sifat yang mulia ini. Maka dengan sebab rahmat Allah yang berasal daripada Rahman, yang berasal daripada rahmat Allah inilah, maka lahirlah manusia yang bersifat ataupun berciri yang akan kita belajar hari ini. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah nak bagi tahu kehebatan Nabi Muhammad sehingga Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling berakhlak, yang paling mulia akhlaknya? Kenapa? Dalam ayat surah Ali Imran ayat 159 Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Cuba perhati ayat ni. Allah kata fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat Allah lah Allah nak bagi tahu Nabi kita SAW. Dengan sebab rahmat Allah lah, linta lahum, engkau berlemah lembut dengan para sahabat, bahkan dengan orang kafir sekalipun. Kalau tanpa rahmat Allah, engkau tak mungkin dapat bersabar dengan orang-orang musyrikin Mekah, dengan orang-orang Badui. Kalau tanpa rahmat Allah. Jadi Allah begitu jelas, fabima rahmatin, dengan sebab rahmat Allah lah, linta lahum, engkau berlemah lembut dengan orang-orang Arab, orang-orang musyrikin. Dan Allah bagi peringatan, lau kunta fazzan, kalau engkau ni kasar, keras, bahasanya kasar, tindakannya, tangannya, kakinya kasar, ghalizal qalbi, dan hati engkau pun keras, apa akan jadi? Lam faddu min haulik, semua sahabat orang musyrikin akan lari daripada engkau.
lam faddu, walaupun engkau adalah Rasulullah. Kalau engkau berkeras hati, kalau engkau berkasar. Tapi semua tu tak berlaku sebab engkau berlembut. Kenapa engkau berlembut? Fa bima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat Allah. Jadi akhlak mulia ni adalah asasnya berpunca daripada rahmat Allah. Maka sebab tu Allah sandarkan hamba-hamba ini kepada sifatnya Ar-Rahman, Ibadur Rahman. Jadi kalau kita nak lembutkan hati, kita tidak ada cara lain. Kalau nak muliakan akhlak kita, muliakan akhlak anak-anak kita, tidak ada cara lain, iaitu dengan mengikut cara Allah Subhanahu Wa Taala yang berasaskan Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan di sini juga Allah sebut ibad, hamba-hamba. Kenapa Allah sebut hamba? Sebagaimana dalam di awal surah Al-Furqan, Allah kata tabarakallazi nazzala al-furqan ala abdihi. Kalau surah abdi, kalau ramai ibad. Sebab Allah nak bagi tahu manusia menjadi mulia, manusia menjadi hebat sebab dia apabila dia bersifat hamba sepenuhnya kepada Allah. Selagi dia tak bersifat hamba kepada Allah, dia tak mungkin menjadi orang yang mulia dan orang yang hebat. Bahkan dia akan menjadi manusia yang hina dan manusia yang jahat. Sebab bila tak menjadi hamba kepada Allah, automatik dia akan menjadi hamba kepada nafsu dan hamba kepada syaitan. Okey. Sifat pertama dalam akhir surah Al-Furqan ni, ulama ahli tafsir berbezalah. Ada mengatakan ada 8 sifat ibadur Rahman. Ada mengatakan 10, ada mengatakan 12. Sebenarnya tidak ada percanggahan. Yang mengatakan 8 tu dia berdasarkan ayat Al-Quran. Yang mengatakan 12 berdasarkan sifat. Kadang-kadang dalam satu ayat ada 2 sifat. Okey, sifat yang pertama. Sifat yang pertama ialah wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Iaitu ibadur rahman apabila dia berjalan di atas muka bumi haunan, dia berjalan dalam keadaan haunan. Apa makna haunan? Haunan makna tawadhu', rendah diri. Rendah diri. Tidak sombong. Jadi persoalan, kenapa Allah sebut sifat pertama ibadur rahman ialah tidak sombong? Allah tak kata sifat ibadur rahman yang pertama ialah yang mentauhidkan Allah, yang mendirikan salat. Sebaliknya tidak sombong. Sebab Allah sebenarnya nak bagi tahu kalau dia dah betul-betul bersifat hamba kepada Allah, maka hasilnya apa? Dia tidak akan sombong. Bahkan kerana sombong inilah manusia tak mungkin menjadi orang yang paling mulia. Bahkan dengan sombong inilah manusia akan menjadi manusia yang paling jahat. Dan dengan sifat sombong inilah penghalang utama manusia memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga seseorang itu yang dalam hatinya ada sebesar zarrah sifat sombong. Dan kita juga tahu sifat sombong ni datang bila ni? Bila dia ada kelebihan, sama ada harta, kuasa, pangkat, bahkan ilmu. Kerana sombong inilah manusia yang asalnya baik menjadi hancur, menjadi rosak. Termasuklah iblis. Iblis asalnya beribadat kepada Allah dan dia lebih awal dicipta oleh Allah dibandingkan dengan manusia. Dia lebih lama beribadat kepada Allah dibandingkan dengan manusia. Tapi akhirnya dia dilaknat oleh Allah dan kekal dalam neraka. Apa sebab? Apa dosanya? Bukan rasuah, bukan berzina, bukan membunuh, tapi dosanya ialah sombong. Ana khairu minhu. Ayat itu ana khairu minhu adalah ayat orang yang sombong. Begitu juga Firaun. Ada kerajaan yang besar, yang kuat, yang hebat, tapi akhirnya dia dihukum oleh Allah, dilemaskan dalam laut bersama bala tenteranya. Kenapa? Sebab ada sifat sombong. Firaun berbangga dengan kerajaannya, dengan sungainya. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir ini milik aku? Itu ayat orang yang sombong.
dan ini sungai-sungai mengalir di bawah istanaku. Akhirnya Allah binasakannya. Begitu juga Qarun. Qarun sombong dengan apa? Dengan hartanya. Sehingga dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta yang banyak disebabkan ilmu yang aku miliki. Sombong. Dia tak kembalikan kelebihan itu kepada Allah. Maka Allah tenggelamkan dia dalam tanah bersama hartanya. Begitu juga sifat pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi. Allah bagi harta yang banyak, yang mewah, 2 kebun yang besar, yang subur, tapi akhirnya Allah hancurkan kebunnya, Allah bakar hangus. Kenapa? Apa jenayahnya? Sebab sombong. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia sombong kepada kawannya yang beriman, yang miskin. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut. Maka Allah binasakan kebunnya, Allah bakar hangus. Tengok sebab tu Allah sebut sifat yang pertama ibadur rahman tidak sombong. Dan juga manfaatnya, faedahnya ialah Allah nak beritahu, kerana sombong ni menyebabkan kita tak akan dapat apa kebaikan. Termasuklah kita tak akan pergi belajar agama bila ada sifat sombong. Kita tak akan bertanya soalan yang kita tak tahu bila ada sifat sombong. Jadi sombong penghalang segala kebaikan. Maka Allah sebut punca kepada segala kebaikan ialah tawaduk, merendah diri. Nabi sebut dalam satu hadis, Innallah auha ilayya an tawada'u fala yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhar ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku agar kamu semua hendaklah sentiasa tawaduk, rendah diri. Rendah diri. Maka janganlah seseorang melampau ke atas seseorang yang lain, wala yafkhar ahadun ala ahad, dan janganlah seseorang berbangga ke atas seorang yang lain. Dan dalam satu lagi hadis Nabi sebut kelebihan kita tawaduk, rendah diri ialah ma tawada'a ahadun illa rafa'allahu bihi. Tidak ada seorang pun yang merendah diri kerana Allah, melainkan Allah angkat kemuliaannya. Jadi saya ingatkan, ini sifat yang paling penting ni. Berapa ramai yang berbangga dan sombong dengan kelebihan yang Allah bagi pada dia. Kelebihan rupa paras, kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, kelebihan harta, kelebihan macam-macam yang dia miliki. Walaupun dia belajar agama, walaupun dia belajar tadabbur, tapi sebab ada sifat sombong, dia jumpa orang miskin pun tak senyum, jumpa orang miskin pun tak bagi salam. Sedangkan manusia yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah Rasulullah. Tapi Rasulullah berkawan dengan orang miskin. Rasulullah duduk makan bersama kanak-kanak. Rasulullah bagi salam kepada kanak-kanak. Walaupun dari segi adab, kanak-kanak ataupun yang lebih muda beri salam kepada yang lebih tua. Tapi Nabi fastabiqul khairat. Nabi sentiasa merendah diri. Jumpa budak, Nabi yang dahulu bagi salam. Nabi menaiki unta bersama kanak-kanak. Kadang-kadang kita ustaz, kita orang besar tak nak naik dengan budak-budak kan. Tapi Nabi duduk makan bersama kanak-kanak. Nabi naik unta bersama Abdullah bin Abbas yang masih kanak-kanak. Bahkan ketika solat pun kanak-kanak panjat belakang Nabi. Nabi biarkan. Sebab apa? Sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan last kali saya nak ingatkan apa yang dia ajar oleh Luqman kepada anaknya. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Subjek utama yang wajib dia ajar oleh ibu bapa selain daripada akidah, iaitu subjek akhlak. Antara yang diajar oleh Luqman kepada anaknya ialah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka, jangan kamu palingkan muka kamu daripada orang ramai kerana sombong. Jangan. Jumpa orang, tengok muka dia, senyum, bagi salam. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan, kata Luqman lagi, jangan kamu berjalan di atas muka bumi maraha, sombong. Jangan. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang yang sombong
mukhtalin, sombong, fakhur, dan suka berbangga dengan dirinya, dengan mak bapaknya, dengan harta dan sebagainya. Allah tak suka, Allah benci, kata Luqman kepada anaknya. Kemudian kata Luqman lagi, waqsid fi masyika, bila berjalan sederhana, jangan terlalu laju, jangan terlalu slow, dan jangan tak pandang kepada orang, jangan tak senyum, jangan tak bagi salam. Kata Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik, dan bila bercakap rendahkan suara, jangan tinggikan suara lebih daripada suara orang tua. Jangan menjerit-jerit. Itu adalah akhlak yang diajar oleh Luqman ketika anaknya masih kecil. Ini yang jarang diajar oleh mak bapak kepada anak-anak. Okey. Sifat yang kedua, ibadur rahman. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil bercakap dengan ibadur rahman, apa reaksi ibadur rahman? Qalu salama. Salama di sini bukan salam tahiyah, bukan assalamualaikum, bukan. Maksud salama di sini ialah bila orang yang tak berilmu, orang yang jahil berkata yang tak senonoh, yang tak baik, kadang-kadang menyakitkan hatinya. Apa sifat ibadur rahman? Qalu salama, iaitu dia akan berkata perkataan yang pertama, dia tak akan berdosa dengan perkataan tersebut. Yang kedua, dia tak akan menyakiti orang yang bodoh itu. Contoh dia kata, saya ada hal, minta maaf, saya minta diri dahulu. Assalamualaikum. Jadi dia pun tak berdosa dan kawan tu pun tak sakit hati. Itu ibadur rahman. Sebagai contoh, orang Yahudi pernah bagi salam, tapi salam maksud dia ialah celakalah kepada Nabi. Assalamu alaika. Assam makna celaka. Itu apa sifat Nabi sebagai ibadur rahman? Nabi jawab, wa alaika. Dan ke atas engkau. Nabi tak kata wa alaika assam. Tetapi bila Aisyah mendengar, Aisyah tak puas hati. Maka kata Aisyah, assalamu alaika. Aisyah berkata kepada orang Yahudi, assalamu alaika wa la'anaka Allah wa ghadiba alaika. Celakalah ke atas kamu, dan semoga Allah melaknat engkau, dan semoga Allah murka kepada engkau. Tengok, Aisyah berkata sebagai reaksi kepada salam orang Yahudi yang bermaksud celaka kepada Nabi. Maka bila Aisyah berkata demikian, terus Nabi tegur. Terus Nabi tegur. Sebab itu bukan sifat ibadur rahman. Ya Aisyah, aku diutuskan bukan untuk mengkeji, bukan untuk mencela orang. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke dia menyumpah engkau, dia berdoa celaka kepada engkau? Kenapa kamu tak jawab sama ataupun lebih daripada itu? Maka kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku dah jawab, alaika. Doa aku dimakbulkan, doa dia tidak dimakbulkan. Aku dah jawab. Cukup dengan jawab alaika. Maksudnya ke atas engkau juga celaka. Tapi doa aku dimakbulkan dan doa dia tidak dimakbulkan. Tak perlu sebut asam. Tak perlu sebut asam. Itulah orang yang beriman, sifat ibadur rahman. Bila orang kata tak baik, orang maki yang menyakitkan, dia tak akan balas seumpama dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Bahkan dia balaskan kejahatan dengan yang baik. Tak menyakiti hati orang, dan dia juga tidak berdosa. Sama juga Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah, sabar atas apa saja Allah perintah Allah perintah kepada Rasulullah, sabar wahai Muhammad. Apa yang mereka ucapkan, ala ma yakuluna. Mereka kata gila ke, mereka kata tukang sihir ke, mereka kata tukang tilik ke, sabar. Engkau wajib sabar. Dan yang kedua, wahjurhum hajran jamila. Kalau kamu nak pulau mereka, nak tinggalkan mereka, tinggal dalam keadaan jamila, cantik. Jangan sampai mereka nampak akhlak kamu ni buruk. Jangan sampai menyakitkan hati mereka. Subhanallah. Ini sifat kedua orang yang ibadur rahman. Sifat yang ketiga, ayat 64, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Sifat ketiga ibadur rahman ialah orang yang sentiasa solat malam. Yabituna, berjaga malam. Allah guna di sini fa'il mudhari', menunjukkan apa?
sentiasa. Jadi orang ibadur rahman bukan solat malam bermusim, bukan hanya ketika bulan Ramadan, tak, yabituna, sepanjang masa, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka solat malam pula lirabbihim, kerana Tuhan mereka, bukan kerana Ramadan, bukan kerana ada program qiyamul lail, tak, lirabbihim, kerana Tuhan mereka. Sujadan, dalam keadaan mereka sujud. Bila sebut solat malam, bukan sujud saja, ada rukuk, ada qiyam. Tapi Allah sebut sujud di sini secara khusus sebab Allah nak bagi tahu dalam solat itu perbuatan yang paling utama dan paling menunjukkan hamba itu dekat kepada Allah ialah sujud wa qiyaman. Dan Allah juga sebut qiyam. Dua-duanya ada kelebihan. Kalau sujud, kelebihan dari segi perbuatan dalam solat. Kalau qiyam, kelebihan dari segi bacaan. Qiyam ni menjadi lebih sebab apa? Sebab ketika qiyam baca ayat Al-Quran. Manakala ketika sujud tak boleh dibaca ayat Al-Quran. Jadi sujud kelebihan dari segi perbuatan solat, dan qiyam kelebihan dari segi bacaannya. Jadi Allah sebut dua. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu sifat ibadur rahman yang ketiga beda. Kalau sifat pertama dan kedua, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia, tidak sombong. Bila berjumpa orang tak sombong. Dan bila jumpa orang bodoh, orang yang bercakap menyakitkan hati, dia tidak balas dengan kejahatan. Bahkan dia balas dengan idfa' billati hiya ahsan. Dia tolak kejahatan orang dengan yang terbaik. Itu hubungan dengan manusia. Maka sifat ketiga Allah nak begitu, macam mana pula hubungan ibadur rahman dengan Allah, iaitu salat malam. Allah sebut salat malam, Allah tak sebut salat 5 waktu. Kenapa? Sebab solat 5 waktu ni semua orang buat. Ramai orang buat. Bahkan ada yang orang solat 5 waktu tapi masuk neraka. Jadi solat 5 waktu ni belum tentu menunjukkan orang itu adalah orang yang benar-benar beriman. Bahkan orang munafik Abdullah bin Ubay solat 5 waktu di belakang Nabi. Jadi solat 5 waktu belum tentu sebagai tanda ibadur rahman. Maka tanda ibadur rahman ialah dia buat yang sunat. Dia buat yang sunat dan yang sangat sukar untuk dilakukan, iaitu salat sunat di waktu malam. Kalau salat sunat rawatib di siang hari mungkin tak sesukar waktu malam. Ini sebenar tanda kita cinta pada Allah. Tanda kita cinta pada Allah apa dia? Iaitu kita korbankan waktu rehat, waktu lazat tidur demi untuk Allah. Adapun salat 5 waktu kita tak korban apa-apa. Sebab waktu 5 waktu tu bukan waktu rehat, bukan waktu tidur. Tapi bila salat malam, itu kita lawan nafsu. Ketika semua orang tidur, kita boleh lawan, korbankan waktu sedap tidur, kita bangun lirabbihim, untuk Tuhan. Dan ada sebahagian mazhab, sebahagian ulama mengatakan salat malam ni sebenarnya hukumnya wajib. Tapi pendapat paling kuat adalah sunat. Antara kelebihan solat malam apa dia? Antara kelebihan solat malam berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman, ibadur rahman. Ibadur rahman solat malam. Kenapa? Dalam satu hadis yang sahih Nabi kata, Allah rahimallah imra'an, Allah merahmati seseorang, qama al-lailah wa shalla, dia bangun malam, kemudian dia salat, summa ayqaza ahlahu, kemudian dia kejutkan isterinya. Dan bila isterinya tak bangun, dia percikkan air. Orang macam ni, Allah, Nabi kata rahimallah, Allah rahmatnya. Jadi dengan sebab dia salat malam, dia dapat rahmat Allah. Inilah sifat ibadur rahman. Sebab tu Allah namakan, sandarkan hamba ini kepada sifatnya Ar-Rahman. Salah satunya ialah bangun malam. Dalam satu hadis lain Nabi kata alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu bangun malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin, kebiasaan orang soleh. Salat malam adalah kebiasaan orang soleh. Maknanya kalau tak bangun malam belum cukup soleh. Okey. Sifat yang keempat, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Sifat keempat ialah takut kepada azab Allah. Tengok setelah akhlak dah mula dengan orang ramai. Yang kedua, telah salat malam.
Bahkan dalam surah Az-Zariyat Allah kata wabil ashar kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa ni dia bangun malam sebahagian besar, sedikit sekali dia tidur. Kemudian di waktu sahur, di hujung waktu malam tu iaitu waktu sahur, apa mereka buat? Yastaghfirun wabil ashar yastaghfirun, mereka minta ampun pula. Maksudnya apa tu? Orang yang ibadur rahman, orang yang bertakwa, bila dah amal soleh dah banyak, dah cantik, dah baik, tapi masih takut kepada azab Allah, masih takut amalannya tak diterima. Ini sifat keempat, iaitu takut kepada azab Allah walaupun telah solat malam. Maka mereka sentiasa berdoa, membaca doa ni, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, isrif, hindarkan daripada kami azab jahannam. Azab neraka jahannam yang panasnya 69 kali ganda, kami tak mampu. Kalau api kat dunia kami tak mampu, walaupun berada di tepi api, maka api di akhirat yang panasnya 69 kali ganda dan berada dalam api, bila dibakar dan masak kulitnya, ditukar kulit baru, diberi pula minum air panas yang mendidih sehingga terbakar kulit muka dah hangus. Diketuk kepalanya dengan tukur besi, dipakaikan baju dengan baju daripada api neraka. Wahai Tuhan kami tak sanggup. Maka ibadur rahman selalu membaca doa ni. Saya harap pelajar-pelajar yang mendengar, penonton, hafallah doa ni. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Sebab azab ni, azab neraka jahannam, kana gharama. Gharama ni makna melekat. Gharama makna azab neraka jahannam ni, dia bukan pagi je, bukan petang je, tapi dia sentiasa melekat kat badan kita 24 jam setiap hari. Tak ada waktu rehat walaupun satu saat. Itu makna gharama. Kami takut wahai Tuhan, kami tak pasti amal kami diterima. Sama juga Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, Allah puji orang beriman, yang dah beriman, yang tidak syirik pada Allah, yang dah buat amal soleh macam-macam, dan bagi sedekah lagi, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang beriman, yang tidak mensyirikkan Allah, bila mereka bersedekah, memberi apa yang Allah beri kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, hati mereka sentiasa takut. Hati mereka sentiasa takut. Bila ni? Setelah beriman, setelah beribadat, setelah bersedekah. Sebab tu dalam hadis sahih, bila turun ayat ini, surah Al-Mu'minun ayat 60, Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang takut pada azab Allah adalah allazi yasriqu wallazi yazni, orang yang mencuri dan orang yang berzina, wallazi yakhafullah, orang inilah yang takut pada Allah. Adakah orang ini yang takut pada azab Allah? Kata Aisyah kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, ya binti Siddiq, la, wahai anak Abu Bakar Siddiq, yang takut pada Allah bukan yang berzina, bukan yang mencuri. Yang berzina dia tak takut pada Allah, sebab tu dia berzina. Yang mencuri tak takut pada Allah, sebab tu dia terus mencuri. Tapi Nabi kata pada Aisyah, yang takut pada Allah ialah yang solat, yang puasa, yang bersedekah, yang buat semua amal solat, tapi takut amalannya tak diterima, takut lagi kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ibadur rahman yang keempat. Jadi jangan kita dah belajar agama, dah beramal soleh, kita seronok, syok sendiri, sehingga tak baca ataupun tak ada rasa takut kepada azab Allah, dan terlupa nak baca doa ni, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Dan azab ni sangat dahsyat, sehingga Allah berkata inna sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya azab neraka jahannam ini adalah sesuatu yang menjadi tempat yang tetap dan sebagai tempat tinggal, seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi kalau orang tanya, ahli neraka, kamu tinggal di mana? Saya tinggal nombor 7, jalan U8, Surat 7, neraka jahannam. Allah kata itulah tempat yang paling buruk, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Maka Tuhan hindarkan kami daripada azab neraka jahannam. Okey, sifat yang keempat. Sifat yang kelima, ibadur rahman, manusia ada harta. Apa sikap ibadur rahman bila ada harta?
dia berbelanja, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Sifat yang kelima ialah bila berbelanja mereka tidak membazir dan tidak kedekut. Kalau berbelanja sampai membazir, bukan ibadur rahman. Beli buat rumah besar sampai lebih daripada keperluan, bukan ibadur rahman. Beli kereta sampai 2-3 buah sampai tak ada orang nak bawa, itu bukan ibadur rahman. Beli barang yang mahal, bukan satu keperluan, bukan ibadur rahman. Dan dia juga tidak kedekut, sampai nak makan pun susah. Ahli anak isteri pun nak makan pun susah. Sebab apa? Sebab dia terlalu kedekut. Itu bukan sifat ibadur rahman. Jadi bila berbelanja, sederhana. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 29. Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Allah kata, jangan engkau jadikan tangan kamu terbelenggu di leher. Maksudnya, jangan kedekut, seolah tangan kamu terikat di leher. Dan wala tabsutha kullal basti, dan bila berbelanja jangan pula kamu buka tangan kamu seluasnya sehingga sampai tahap membazir. Maka ketika itu sama ada kamu melampau boros ataupun kamu kedekut, fataq'uda maluman mahsura, kamu akan menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Dan juga Allah bagi amaran, innal wala tubazzir tabzira, jangan engkau membazir. Kenapa? Innal mubazirin, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Jadi kadang-kadang kita dah belajar agama, dah tadabbur, tapi pembaziran masih berlaku dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tadabbur Al-Quran untuk melahirkan akhlak yang mulia. Kita tadabbur Al-Quran untuk melahirkan sifat ibadur rahman. Dan salah satu sifat ibadur rahman ialah tidak membazir dalam kehidupan. Sama ada dari segi perbelanjaan, dari segi makan minum, dari segi buat rumah, dari segi kenderaan dan sebagainya. Okey. Itu sifat yang ke-5. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 iaitu jauh daripada syirik kepada Allah. Dalam ayat 68, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang, ini sifat ibadur rahman yang ke-6, orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka ni tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah berdoa bersama Allah yang lain, tidak pernah mensekutukan Allah, sama ada dari segi doanya, dari segi ibadatnya, tidak pernah, bahkan tidak pernah riak sekalipun. Bila salat betul-betul ikhlas 100% kerana Allah, bila bersedekah betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab tu bila ditanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar, ayu zambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar ialah engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu. Kamu sembah Allah, tapi di samping itu sembah juga yang lain. Sedangkan wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah sahaja yang mencipta kamu, yang lain tak mencipta kamu, tapi kamu mensyirikkan Allah, itu dosa yang paling besar. Okey. Sifat yang ke-6, sifat yang ke-7 iaitu tidak membunuh. Dalam ayat yang sama, ayat 68, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Orang yang beriman, sifat ibadur rahman yang ke-7, tidak membunuh. Kenapa? Tiba-tiba Allah sebut sifat tidak sombong, lemah lembut dengan orang yang jahil, solat malam, berinfak. Putus kah? Tak. Putus. Oh, terus lah? Okey. Tiba-tiba tengah-tengah ni Allah sebut apa? Tidak syirik, tidak membunuh, dan yang ketiga tidak berzina. Tidak berzina itu adalah sifat yang
yang ke-8. Kenapa? Sebab sebenarnya Allah nak menidakkan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Orang beriman sifat ibadur rahman dah tidak sombong dengan manusia. Solat malam, sedekah. Tapi adakah sebab mereka ni orang beriman berasal daripada orang musyrikin. Dan orang musyrikin antara akhlak mereka yang buruk apa dia? Mensyirikkan Allah. Apa dia antara jenayah yang mereka lakukan masa mereka syirik? Iaitu suka membunuh. Terutama bunuh anak perempuan. Dan juga berzina. Ini 3 benda ni satu kebiasaan bagi orang musyrikin. Jadi Allah nak bagi tahu, walaupun orang beriman ni berasal daripada orang musyrikin dan mereka dah ada sifat yang mulia, tidak sombong, suka infak, solat malam, dan sifat perangai buruk mereka yang utama tu, yang 3 ni mereka telah tinggalkan. Mereka telah tinggalkan. Bukan seperti kamu yang sebagai musyrik yang masih mengamalkan satu akhlak yang buruk, mensyirikkan Allah yang mencipta mereka, kemudian membunuh anak sendiri dan berzina. Ini satu akhlak yang buruk. Sebenarnya Allah nak sindir ataupun Allah nak tempelak. Sangat beza akhlak ibadur rahman dengan akhlak kamu yang menolak Allah sebagai Tuhan. Jadi sifat yang ke-8 ibadur rahman ialah tidak berzina. Tidak berzina. Allah sebut, Allah larang orang yang beriman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Jadi Allah sayang pada orang beriman. Allah tak kata jangan berzina, tapi Allah kata jangan buat sesuatu yang membawa kepada zina. Jangan dekati, jangan hampiri apa-apa yang membawa kepada zina, kerana ia adalah satu perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Okey. Tapi ada kemungkinan tak ibadur rahman melakukan dosa ni, dosa besar seperti membunuh, seperti berzina? Mungkin tak? Mungkin. Bagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah puji orang bertakwa yang suka infak ketika senang dan susah, yang tahan marah, al-kazimin al-ghaiza, yang suka memaafkan orang, al-afina nas wal afina anin nas. Tapi dalam masa sama Allah bagi tahu, wallazina iza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, apabila mereka melakukan dosa besar seperti membunuh ke, berzina ke, derhaka pada mak bapak, tapi sikap orang beriman ibadur rahman bila buat dosa besar terus zakarullah, terus ingat pada Allah, terus takut pada azab Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan terus mereka bertaubat sebab mereka yakin tidak ada yang boleh mengampunkan dosa mereka kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan sifat orang beriman ibadur rahman bila bertaubat daripada dosa, mereka tidak kekal dalam dosa tersebut. Mereka tidak kekal dalam dosa tersebut. Jadi kadang-kadang orang bertakwa buat dosa juga. Cuma beza orang bertakwa buat dosa dengan orang biasa buat dosa ialah orang biasa buat dosa tak bertaubat dan kekal dalam dosa. Orang bertakwa ataupun ibadur rahman bila buat dosa terus bertaubat dan tidak kekal di dalam dosanya. Okey, sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 ibadur rahman ialah, sebab masa 1 jam saya nak huraikan ini ada 15 ayat. Biasa 1 jam saya huraikan 1 ayat 2 ayat aja. Okey. Sebab itulah dalam ayat 68 Allah kata, wa man yaf'al zalika, siapa yang buat ni salah satu daripada 3 ataupun 3-3, syirik, membunuh dan berzina, yalqa asama, dia akan dapat balasan di akhirat besok. Yudha'af lahu, ayat 69, Allah akan gandakan azabnya disebabkan dosa besar yang dilakukan pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan hina. Tetapi kalau ibadur rahman buat dosa ni dan bertaubat, ada peluang tak? Ya, ada peluang. Ayat 70, illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali dia buat dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, tapi dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, dan ya selepas itu wa amana, dia beriman, dan selepas beriman wa amila salihah, ada perubahan. Orang ini Allah kata apa? Allah puji. Walaupun buat dosa besar, tapi Allah puji sebab apa? Sebab dia terus bertaubat dan terus menukarkan amalan jahat kepada amal soleh. Maka Allah kata, fa'ulaika yubaddilullah, mereka inilah Allah
orang yang Allah menukarkan sayyiatihim, dosa-dosa mereka, kejahatan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Macam mana tu Allah tukar kejahatan dengan kebaikan? Macam mana? Ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan segala kejahatan, dosa yang dia buat tu Allah tukar menjadi pahala. Itu salah satu pendapat. Sebab tu ada satu hadis mengatakan bila orang yang jahat, yang buat dosa ni, dia bertaubat, dia pergi ke akhirat, dia tengok tak ada dosa dia. Bila ditanya, mana dosa aku yang aku lakukan dulu? Maka dijawab kepadanya, dosa kamu yang jahat itu telah ditukar kepada kebaikan. Sehingga ada riwayat mengatakan, dia bercita-cita kalau dulu dia melakukan banyak kebaikan. Banyak kejahatan. Supaya apa? Supaya kejahatan yang banyak bertukar menjadi kebaikan yang banyak. Itu salah satu pendapat. Pendapat kedua, Allah menukarkan kejahatan kepada kebaikan, iaitu daripada mensyirikkan Allah, Allah tukar menjadi kebaikan, iaitu mentauhidkan Allah. Daripada buat maksiat, engkar kepada Allah, Allah tukar kepada kebaikan, iaitu mentaati Allah. Daripada dapat dosa, Allah tukar kepada mendapat balasan pahala. Itu maksud yubaddilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Okey, sifat yang seterusnya, sebenar sifat yang ke-9, saya dah sebut secara tak langsung, iaitu bertaubat. Sifat ibadur rahman yang ke-9, bertaubat. Makna apa tu? Orang yang ibadur rahman, orang bertakwa, ada buat dosa. Mustahil manusia tak buat dosa. Bahkan Nabi kata, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam mesti buat dosa yang banyak. Dan Nabi puji, wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi puji orang yang buat dosa. Bila tu? Bila dia at-tawwabun, dia segera bertaubat. Sebab itulah sifat yang ke-9 ibadur rahman, iaitu bertaubat daripada dosa. Jadi jangan sedih bila kita buat dosa, tapi segeralah bertaubat. Dan sedihlah bila kita kekal di dalam dosa. Sebab itu bukan sifat ibadur rahman. Okey, sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 ialah tajannubil kazib. Dia menghindari percakapan ataupun perbuatan dusta. Allah sebut dalam ayat 72, wallazina la yashhaduna zura wa iza marru bil lagwi marru kirama. Sifat yang ke-10 ibadur rahman ialah orang yang tidak menyaksikan azur, pendustaan, iaitu tidak menjadi saksi dusta. Allah tak sebut di sini bercakap bohong. Adakah bercakap bohong termasuk? Ya. Kalau bercakap bohong termasuk, kenapa Allah tak sebut bercakap bohong, tapi Allah sebut menjadi saksi bohong? Sebab Allah nak bagi tahu dusta yang paling jahat, dusta yang paling buruk kesannya ialah bila kita menjadi saksi dusta kepada orang. Kenapa? Sebab bila kita jadi saksi dusta kepada orang, kita menzalimi orang tu, dan kita mengambil hak orang lain dan diberi kepada orang yang tidak ada hak untuk menerimanya. Jadi bila jadi saksi dusta kepada orang, banyak lagi rentitan kezaliman yang kita akan lakukan. Bukan setakat berdusta saja. Jadi kata ahli tafsir, sebenarnya yang Allah sebut maksud dalam ayat ini adalah semua dusta. Bercakap bohong, perbuatan bohong, menjadi saksi dusta, itu adalah semua dilarang dan tidak sepatut ada kepada ibadur ar-Rahman. Allah bagi amaran dalam surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibu ar-rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Besarnya dosa menjadi saksi dusta, sehingga Allah samakan ataupun disertakan dengan dosa syirik. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 Allah kata, fajtanibu ar-rijsa. Hendaklah kamu menjauhi syirik, iaitu minal awsan, daripada penyembahan berhala. Jauhkan. Lepas tu, lepas je jauh daripada syirik, Allah larang wajtanibu qaulaz zur, dan jauhlah juga daripada bercakap bohong ataupun menjadi saksi dusta. Menunjukkan menjadi saksi dusta adalah satu dosa besar yang hampir sama dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang ke-10.
Kadang-kadang kita bercakap bohong dengan suami, kadang-kadang bercakap bohong dengan anak, kadang-kadang anak bercakap bohong dengan mak bapak. Tanpa kita sedar, itu adalah bukan sifat ibadur rahman. Nabi kata dalam satu hadis yang maksudnya tidak boleh berbohong. Orang beriman tak boleh berbohong kecuali 3 keadaan sahaja. Pertama, ketika dalam peperangan. Yang kedua, dengan tujuan untuk mengislah antara dua yang bergaduh. Dan yang ketiga, antara suami dengan isteri. Selain pada 3 keadaan ini, haram orang beriman bercakap bohong. Apatah lagi menjadi saksi dusta. Dan sifat yang ke-11 ibadur rahman ialah selalu mendengar dan menerima teguran dan pengajaran. Sifat yang ke-11 ibadur rahman selalu mendengar dan menerima teguran dan pengajaran, khususnya daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat 73. Wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat Allah, dengan ayat Tuhan mereka, Allah sebut diperingatkan. Allah tak sebut siapa yang bagi peringatan. Pengajarannya apa? Siapa yang bagi peringatan tak penting. Kadang-kadang budak, kadang-kadang bukan ustaz, tapi yang diperingatkan ialah ayat-ayat Allah. Maka sifat ibadur rahman apa dia? Lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dia tidak tunduk dalam keadaan orang pekak dan buta. Tengok Allah nak menyindir, Allah nak menyindir dan nak menempelak orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bila dengar Quran, sebiji sama dengan orang pekak, tak masuk langsung. Telinga dia dengar, tapi bila Al-Quran langsung tak masuk. Dia tak nak dengar, tak nak faham dan tak nak ambil pengajaran. Itu orang musyrikin. Ataupun seperti orang buta. Orang buta ni bila tengok Al-Quran ataupun tengok kebesaran Allah di langit ke dan sebagainya, dia tak rasa apa-apa. Jadi Allah nak bagi tahu sifat ibadur rahman apa dia? Bila dengar ayat Quran, sentiasa buka mindanya, sentiasa usaha nak faham dan sentiasa sami'na wa ata'na. Itu ibadur rahman. Dan mata ibadur rahman pula bila tengok kebesaran Allah, sentiasa ada pengajarannya. Jadi saya nak ingatkan, kadang-kadang kita baca Al-Quran tapi tak faham apa, terus baca je. Tak nak berhenti nak faham, tak nak ambil pengajaran, takut-takut kita terkeluar daripada sifat ibadur rahman. Jadi pastikan setiap ayat yang kita baca, setiap peringatan yang diberi, hendaklah kita sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. 11 dan yang ke-12, yang terakhir. Sifat ibadur rahman yang ke-12, yang terakhir ialah sentiasa berusaha untuk memastikan anak-anaknya dan zuriatnya menjadi orang yang beriman. Sentiasa berusaha untuk menjadikan anak-anak dan zuriatnya menjadi orang yang beriman. Salah satu usahanya ialah orang yang beriman, ibadur rahman, selalu baca doa ni. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Kalau kita tengok 11 sifat tu dah cukup. Dah cukup dah. Tapi orang beriman, ibadur rahman sentiasa tamak. Dia tahu ada satu lagi benda, kalau dia mati, pahalanya akan berterusan. Kalau dia mati, pahalanya akan berterusan. Apa dia? Anak yang soleh. Maka dia tamak supaya amal soleh dia berterusan walaupun jasadnya telah mati. Maka dia doa, wahai Tuhan, anugerahlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami yang qurrata ayun, menjadi penyejuk hati, menjadi anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada kami setelah kami mati. Dan mereka lagi tamak apa dia? Waja'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman sentiasa berdoa, sentiasa berharap, sentiasa berusaha untuk menjadikan diri mereka dan anak-anak mereka bukan setakat orang biasa, bukan setakat ibadur rahman, tetapi imam, pemimpin, imaman lil muttaqin. Dan tengok siapa yang selalu baca doa ni, kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita minta. Kita minta jadi imam ni,
jadi pemimpin. Tapi pemimpin kepada siapa? Orang bertakwa. Jadi kaedahnya, kalau kita nak jadi pemimpin kepada orang bertakwa, maka kita sendiri adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan kita baca doa ni tapi kita sendiri tak ada usaha nak jadi orang bertakwa. Mana kita bacalah doa macam burung kakak tua, tak faham apa yang diucapkan. Jadi bila kita baca doa ni, mesti ada usaha. Aku kena jadi orang bertakwa sebab aku minta aku nak jadi pemimpin kepada orang bertakwa. Aku minta anak aku, zuriat aku menjadi pemimpin kepada orang bertakwa. Maka aku wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak zuriatku menjadi orang bertakwa supaya mereka layak menjadi imam, pemimpin kepada orang yang bertakwa. Dan penutupnya Allah tutup balasan kepada orang yang memiliki 11-12 sifat ibadur rahman. Apa balasannya? Jadi kalau kita bekerja keras kat dunia, mungkin naik pangkat, mungkin dapat banglo, mungkin dapat istana, mungkin jadi pemimpin. Tapi akhirnya kita tinggalkan. Akhirnya tidak kekal. Tapi yang ibadur rahman, bila kita betul-betul ada sifat ini, kita akan dapat anugerah yang hebat daripada Allah, yang kekal abadi, iaitu ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah yang yujzauna, akan dibalas dengan ghurfah. Ghurfah di sini maksudnya ialah bilik-bilik dalam syurga yang hebat. Apa sebab ni anugerah yang begitu hebat, yang Nabi kata tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di kepala manusia? Luar biasa. Muda sentiasa muda, sihat sentiasa sihat, tidak ada sakit, tidak ada berpeluh, tidak ada sesama. Bila makan setiap masa pun tidak buang, tidak ada kencing dan sebagainya. Luar biasa. Dengan sebab apa kelebihan? Bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Nak buat semua ni, kadang-kadang orang maki kita kan, ibadur rahman apa dah? Jangan maki balik, perlukan sabar. Nak bangun malam, kena sabar. Kena sabar. Nak jadi hamba Allah yang bersyukur, kena bangun malam, kena sabar. Nak infak, kadang-kadang kita nak beli barang, kadang-kadang teringin nak beli lebih daripada itu, maka sabar, jangan beli. Sebab itulah kata Umar Ibn Khattab, cukuplah orang itu boros bila dia teringin apa saja nak beli, terus dia beli. Sebenarnya itu telah boros. Kita pergi bazar Ramadan, teringin macam-macam nak beli, kita pun beli. Sebenarnya itu telah boros. Dan biasanya kita tak habis makan. Itu bukan ibadur rahman. Jadi berhati-hati ya. Kalau kita nak sifat ibadur rahman tercapai dalam hidup kita, khususnya di bulan Ramadan, praktiskan yang paling utama di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan lah banyak berlakunya pembaziran ataupun israf dalam berbelanja. Dan nikmat yang paling besar di syurga ialah wa yulqauna fiha, mereka akan diberi ucapan tahiyatan wa salama, ucapan penghormatan dan salam. Ada pendapat mengatakan ucapan daripada malaikat, tapi yang paling kuat, yang paling sah ialah ucapan salam daripada Allah. Bila Allah yang berkata salam, apa makna? Mana ahli syurga selama-lamanya selamat. Tidak ada musibah, tidak ada mudarat, tidak ada sakit, tidak ada mati dan sebagainya. Semuanya aman, semuanya selamat. Salamun min qaulin rabbir rahim. Dan kemucapnya lagi ialah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, sebaik-baik tempat tinggal yang kekal. Dan Allah kata akhirnya penutup, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katalah wahai Muhammad kepada orang musyrikin, Tuhan aku tidak akan peduli kamu. Mana Tuhan akan turunkan azab kepada kamu orang musyrikin, laula du'aukum, kalaulah tidak ada doa kamu. Tapi sebab ada doa Nabi, sebab ada orang-orang yang saleh, Allah tidak turunkan azab kepada orang musyrikin. Sebagaimana dia sebut dalam ayat lain, kalau bukan kerana Rasulullah ada bersama mereka, dan kalau bukan kerana istighfar orang beriman, maka Allah akan turunkan azab kepada mereka. Itu maksud ayat terakhir. Jadi kesimpulan, sejam lebih. Kesimpulan, inilah sifat ibadur rahman. Jadi saya nak tegaskan di sini, bila kita belajar agama, khususnya Al-Quran, jangan lupa, inilah hasilnya. Kalau tidak ada sifat-sifat yang kita belajar pada pagi ini, mana kita belum betul-betul menghayati Al-Quran. Kita hanya setakat ilmu saja, setakat pindah maklumat. Inilah hasil daripada tadabbur Al-Quran. Inilah hasil daripada yang kita nak lahirkan, mutiara tadabbur Al-Quran.
Mutiara kata-kata, tapi hasil yang benar ialah dalam bentuk akhlak. Sebab itu Nabi kata, bila ditanya pada Rasulullah, apa sebab utama manusia masuk syurga? Nabi kata dua je. Satu, taqwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi punca utama manusia masuk syurga ialah bila berakhlak mulia, termasuklah memiliki sifat ibadur rahman. Wallahu alam. Jadi saya serah balik kepada moderator Ustazah Nik Fatimah. Sangat-sangat bermakna untuk kita semua. Ustaz kongsikan tadi berupa sifat ibadur rahman. Ambil pada hari ini kita bersyukur untuk praktikan dalam kita sifat-sifat ini, insyaAllah. Dan sebenarnya Ustaz Iqbal bagi sifat inilah, dan sifat ini termasuk dia kesan kepada Al-Quran. Jadi dengan sifat ini yang akan membantu kita, insyaAllah, kita lebih lagi menjadi bisa yang bertakwa di dunia, insyaAllah. Jadi saya jumpa kepada semua peserta, jika ada soalan, insyaAllah saya akan pick beberapa soalan yang tidak sempat untuk bacakan semua soalan. Jadi untuk soalan itu mungkin boleh tulis depan tu soalan, supaya tak supaya boleh bezakan dengan nota. So ramai yang menulis nota, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menulis nota poin-poin yang menarik dari Ustaz Syed itu, insyaAllah. Jika ada soalan yang boleh baik, insyaAllah kita akan perhatikan satu atau dua soalan, insyaAllah. Dan maaf kerana kekurangan waktu, kita dapat mendapatkan semua soalan. Ada yang tanya satu soalan, Ustaz, boleh ajukan kepada Ustaz, insyaAllah. Ya, silakan. Soalan yang pertama, adakah dosa syirik seperti ada orang suka jumpa bomoh masih diterima taubat ke jika diberitahukan? Okey, soalan dia, dosa syirik seperti jumpa bomoh dan percaya pada bomoh, bila dia bertaubat diterima tak? Allah sebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim aw zalamu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, qul, wahai Muhammad, cakaplah kepada hamba-hambaku yang mana ni? Allazina asrafu, yang melampau. Allah tak kata yang berdosa, yang melampau, termasuklah dosa syirik. Begitu apa pada mereka? La taqnatu, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Kenapa tak boleh berputus asa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'ah, semua sekali. Dan kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi asalnya musyrik, kebanyakan mereka penyembah berhala, majoriti penyembah berhala, lebih dahsyat daripada percaya pada bomoh. Tapi akhirnya bila mereka bertaubat, mereka menjadi khairu ummatin, umat yang terbaik, yang tidak akan berulang sampai kiamat. Wallahu alam. Saya boleh baca soalan, bagaimana nak istiqamah dengan sifat ibadur rahman? Bagaimana nak istiqamah dengan sifat ibadur rahman? Allah sebut, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kenapa? Sebab peringatan sangat memberi manfaat kepada orang beriman. Maknanya, yang akan memberi manfaat pada, sentiasa bagi manfaat pada orang beriman, termasuklah untuk kita sentiasa istiqamah ialah perlukan tazkirah sepanjang masa. Dan tazkirah yang terbaik, yang betul-betul akan memandu kita dan memastikan kita istiqamah, ialah tazkirah daripada Al-Quran. Fazakir bil Quran man yakhafu wa'in, akhir surah Qaf. Allah kata berilah peringatan dengan Al-Quran. Dengan peringatan Al-Quran, banyak akan menegur kita, banyak akan mengingatkan kita tentang dosa, tentang azab neraka, tentang pada mahsyar. Itu akan menjadikan kita akan sentiasa beristiqamah. Wallahu a'lam. Ustaz, sekiranya kita ni jenis pemalu, jangan tunduk. Tak, dia rendah diri, tidak sombong, bukan mesti jalan tunduk. Salah tu. Jalan kena tengok ke depan, nanti terlanggar tiang. Jadi yang sombong ni, yang sombong ialah bila jumpa orang, tak tengok muka dia, tak senyum, tak bagi salam. Bila jumpa orang miskin,
Orang miskin tepi jalan pun tak bagi salam, tapi jumpa kawan dia yang kaya, yang sama taraf dengan dia, dia senyum, dia bagi salam, gelak ketawa dan sebagainya. Jadi tunduk dan tidak sombong bukan makna berjalan tunduk kepala. Wallahu a'lam. Bolehkah berbohong untuk tujuan tertentu? Saya dah sebut tadi. Nabi kata tak boleh berbohong kecuali 3 sebab. Pertama dalam peperangan, yang kedua untuk mendamaikan antara dua pihak, yang ketiga antara suami isteri yang ada keperluan. Mana kalau tak berbohong mungkin membawa kepada perpecahan, pergaduhan dan penceraian. Mungkin Ustazah tolong bacalah. Ustazah baca soalan. Ustazah pilih sebab kalau saya baca semua ni. Okey. Sorry. Dan mungkin kita isu semasa sekarang mungkin yang tadi Ustaz macam mana dengan peguam-peguam bela kepada anak peguam yang sasar bukti kesalahan anak peguamnya. Contoh yang viral sekarang mungkin Ustaz boleh komen. Dia bila peguam bela membela anak guam dia yang memang terbukti salah, maka peguam bela tu pendusta lah. Dia dapat saham berdusta. Dan harta yang dia dapat, hasil yang dia dapat itu adalah hasilnya haram. Sebab hasil daripada pembohongan. Tak boleh bagi kerjasama. Allah kata apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Haram, jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi saya ingatkan kepada diri saya dan kepada peguam-peguam ni. Bila nak jadi peguam, pastikan kes yang kita bawa tu adalah benar dan ada buktinya. Jangan ambil kes yang memang kita tahu salah dan ataupun tidak ada buktinya. Sebab kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita menang kes kat dunia, tapi mustahil kita menang kes di hadapan Allah bila kita buat yang salah. Wallahu a'lam. Soalan yang lebih baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kalau kita tengok kat sini, banyaklah soalan-soalan yang ditanya tentang Al-Quran dan sebagainya. Dan mungkin ceramah-ceramah Ustaz sebelum ni juga ada pernah menjawab soalan-soalan ini. InsyaAllah moga-moga perkongsian yang Ustaz kongsikan pada hari ini ataupun sebelum ni, insyaAllah kita boleh rujuk lagi insyaAllah. Dan saya minta maaf, saya mohon kemaafan kerana tak dapat nak bacakan semua soalan yang ada di sini. InsyaAllah jika ada soalan untuk Ustaz mungkin boleh PM di page Ustaz, Ulam Dakwah ke, InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Untuk kita rujuk soalan tu kepada Ustaz, InsyaAllah. Kami mohon maaf kepada semua peserta yang tidak dapat nak jawab lah soalan-soalan semua tadi, InsyaAllah. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Mu'in atas penjelasan tadi. 12 ciri yang Ustaz kongsikan tadi, moga-moga Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang stay sampai akhir tadi. 700 lebih juga peserta yang join tadi, Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semua, ini adalah My Tadabbur Time sesi kelima. InsyaAllah kita ada lagi 4 sesi bersama Asatizah. InsyaAllah esok Tadabbur surah Al-Qadar, InsyaAllah Al-Qadar bersama dengan Ustaz Syahmi, InsyaAllah. Dan seterusnya bersama Ustaz Zul Khairi, ada Ustazah Salihah Kaswari, dan akhir sekali insyaAllah Ustazah Nur Aini Makdim, insyaAllah. Dan kami pihak Mutiara Tadabbur ada membuat juga projek kebajikan sepanjang Ramadan ini, iaitu infak buku tajwid untuk pelajar Ma'had Tahfiz dan juga infak kurma untuk mereka berbuka puasa. Jadi kami alu-alukan jika ada yang berminat untuk infak, kita sama-sama menjadi salah seorang sifat ibadur rahman yang menginfakkan harta dan sebagainya. Dan seperti mana yang kita tahu, infak derma kita ataupun infak kita seperti dalam hadis Nabi, infak ataupun derma kita itu seperti air yang akan memadamkan api, Ustaz kan? Ya, betul.
Jadi insyaAllah moga-moga dengan kita berinfak dan sebagainya kepada orang lain tu, insyaAllah Allah balas kebaikan-kebaikan yang lebih banyak insyaAllah. Jadi saya akhiri kelas kita insyaAllah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم